Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sambungan siri video saya yang merupakan penjelasan ke atas buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Kita sekarang masih lagi dalam zikir yang kelima, iaitu membaca ayatul kursi. Dan dalam video ini saya akan terangkan pula bid'ah yang berlaku pada zikir kelima ini. Bid'ah yang berlaku apabila seseorang itu membaca ayatul kursi. Okey, amalan lazim di Malaysia tentang zikir selepas solat apabila merujuk kepada ayatul kursi ialah kadang-kadang tak baca langsung. Tetapi apabila baca, mereka mendahului bacaan ayatul kursi itu dengan ayat 163 daripada surah Al-Baqarah, yang ini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan di sinilah berlakunya bid'ah. Okey, nanti dulu. Para pencinta bid'ah yang lazimnya macam tak faham, entah kenapa tak faham, mereka akan berhujah, kenapa pula bid'ah? Itu kan ayat Quran. Kami baca ayat Quran. Bid'ah itu bukan pada ayat Quran. Tetapi bid'ah itu ialah pada menjadikan ayat 163 daripada surah Al-Baqarah sebagai salah satu zikir selepas solat. Dan kemudiannya pula ia digabungkan dengan ayatul kursi. Maknanya dibacakan ayat itu terlebih dahulu, kemudian barulah dibacakan ayatul kursi. Padahal sama-sama kita telah rujuk hadis yang menganjurkan ayatul kursi selepas solat fardu, apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunnah Al-Kubra, yang Rasulullah SAW anjurkan ialah sekadar membaca ayatul kursi sahaja. Ia tidaklah didahului dengan apa-apa ayat Quran yang lain. Maka yang sunnah ialah membaca ayatul kursi sahaja. Adapun mendahului membaca ayatul kursi itu dengan bacaan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, maka itu adalah bid'ah. Bid'ah bukanlah pada membaca ayat Quran, tetapi menjadikan ayat itu sebagai sebahagian daripada zikir selepas solat dan kemudiannya menggabungkannya bersama ayatul kursi, menjadikannya dibaca terlebih dahulu sebelum ayatul kursi. Okey, sekarang ni timbul soalan, mana mari masyarakat kita ni, saya tak tahulah masyarakat ke, ustaz ke, tok guru ke, macam mana ke, yang boleh menjadikan ayat 163 itu dibaca sebelum ayatul kursi. Okey, saya melakukan pencarian menggunakan perisian komputer Maktabah Syamilah dan saya dapati memang ada sebuah hadis yang menganjurkan membaca ayat 163 surah Al-Baqarah itu bersamaan dengan ayat 255 surah Al-Baqarah. Ayat 255 tu ayatul kursi itulah, iaitu sebuah hadis riwayat Imam Sa'id bin Mansur. Apa dia? Siapa? Okey, ada seorang imam hadis yang mungkin kita jarang-jarang dengar. Bahkan mungkin baru pertama kali dengar. Namanya Sa'id bin Mansur. Beliau antara imam hadis yang awal, wafat tahun 227 Hijrah. Kalau 227 Hijrah tu maknanya lebih awal daripada Imam Al-Bukhari yang wafat tahun 256 Hijrah. Lebih awal daripada Imam Muslim yang wafat tahun 261 Hijrah. Lebih awal daripada Imam Ahmad yang wafat tahun 241 Hijrah. Imam Syafi'i lebih awal lah, wafat tahun 204 Hijrah. Imam Malik lebih awal, wafat tahun 179 Hijrah. Jadi Imam Sa'id bin Mansur ni salah seorang imam hadis dan beliau memiliki kitab hadisnya tersendiri yang namanya Sunan Sa'id bin Mansur. Jadi boleh katakan Sunan Sa'id bin Mansur ni adalah antara kitab sunan yang paling awal sebab beliau wafat tahun 227 Hijrah. Beliau seorang imam yang thiqah. Hadis-hadis beliau juga diriwayatkan oleh para imam hadis yang lain yang wafat selepas beliau. Okey, jadi dengar ya namanya Sa'id bin Mansur. Ini bukan pakcik ke kampung ke apa ke, pakcik Sa'id ke apa ke, tak. Ini memang seorang imam hadis, tapi dia kurang masyhur. Tetapi beliau ada kitab hadisnya sendiri, Sunan Sa'id bin Mansur. Dan dalam kitab itu terdapat sebuah hadis. Okey, hadis itu lafaz sepenuhnya ada saya kemukakan dalam buku saya. Cuma di sini by memory
Saya bacakan hadis tersebut di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ketika hendak tidur beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah, maka dia dianggap sebagai tidak melupakan Al-Quran. Beberapa ayat itu ialah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, kemudian ayatul kursi, dan kemudiannya 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, yang ini ayat 284, 285, 286. Okey. Jadi ini sebenarnya salah satu zikir sebelum tidur. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, tak apa, zikir sebelum tidur sekejap dulu. Jadi saya nak sebut bahawa ada dalil tentang membaca ayat 163 sebelum membaca ayat 255. Ada dalil membaca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim sebelum membaca ayat kursi. Cuma bacaan dengan cara begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan sebagai salah satu zikir sebelum tidur, dan bukannya sebagai salah satu zikir selepas solat fardu. Dan bacaannya itu pula hendaklah juga disambung dengan 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, ayat 284, 285, 286. Jadi ada dalil, cuma kurang tepat dari 2 sudut. Pertama, ia adalah zikir sebelum tidur, bukannya zikir selepas solat fardu. Yang kedua, ia bukan dibaca 2 ayat itu saja, bukan ayat 163 dan 255 surah Al-Baqarah sahaja, tetapi juga dibaca dengan 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, yang ini ayat 284, 285, 286. Jadi itulah yang ingin saya terangkan tentang bid'ah yang berlaku pada lafaz zikir yang kelima. Bid'ah yang berlaku pada membaca ayatul kursi, yang ini dengan menambah bacaan ayat 163 daripada surah Al-Baqarah. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita berzikir selepas solat fardu dengan membaca ayatul kursi, dan kita baca ayatul kursi sahaja. Sahaja di sini bukan maksudnya tak ada zikir lain. Semuanya kita baca sebagaimana dalam buku saya. Cuma apabila sampai ke ayatul kursi, kita start terus Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum sehingga akhir. Kita tidak mendahuluinya dengan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Baik. Sedikit tambahan ala-ala kita sebut tentang zikir sebelum tidur. Saya ingin anjurkan tuan-tuan dan puan-puan, termasuk diri saya, untuk melazimi membaca zikir sebelum tidur. Sebab kalau kita rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda ada zikir-zikir yang baginda baca sebelum tidur. Antaranya ialah ayatul kursi. Sebelum ini, ketika dalam siri ini juga, apabila saya menerangkan tentang keutamaan ayatul kursi, salah satu daripadanya ialah apabila dibaca pada malam hari sebelum tidur, ia akan memelihara kita. InsyaAllah akan memelihara kita daripada gangguan syaitan sehinggalah ke esok pagi. Baca dengan penuh keyakinan. Jangan baca takut-takut. Baca takut-takut itulah yang masih kena dapat apa yang disebut, dapat mimpi ngeri ataupun nightmare, kan? Baca ayatul kursi. Kalau nak baca ayatul kursi sahaja boleh. Kalau nak baca sebagaimana hadis yang kita baru rujuk daripada Sunan Sa'id bin Mansur ni pun boleh. Maknanya kita baca ayat 163 surah Al-Baqarah, ayat 255 surah Al-Baqarah, dan ayat 284, 285, 286 pun boleh juga. Okey. Alamak, macam banyaknya nak baca. Petua untuk memudahkan kita membaca zikir-zikir sebelum tidur ialah jangan tidur bila dah sangat-sangat mengantuk. Tetapi ada masa persiapan sebelum tidur. Maknanya saya nak siap-siap tidur dah ni. Okey, lazimkan diri tidur awal. Kenapa tidur awal? Sebab tidur awal lah satu-satunya petua yang paling efektif, paling berkesan supaya kita dapat bangun untuk qiyamulai pada baki 1/3 malam. Tak kisahlah 3 pagi ke, 4 pagi ke, 5 pagi ke. Cara paling berkesan ialah malam tu tidur awal. Dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga untuk tidur awal. Okey, baginda sallallahu alaihi wasallam selepas solat Isyak akan meluangkan masa sedikit bersama keluarga, kemudian baginda tidur awal. Kenapa nak tidur awal? Supaya boleh bangun untuk qiyamul lail. Kita tidur awal, bukan tidur lewat. Sebagian orang suka tidur ke 2 pagi, ke 3 pagi kan.
Tu yang Qiyam mulai tak boleh bangun. Subuh pun bukan subuh gajah, tetapi subuh dinosaur. Baik, tidur awal katakanlah di Malaysia pukul 11 malam tu kira awal lah, okey. Tapi lebih kurang 10.30, 10.45 malam tu dah siap-siap nak tidur. Bererti dah mula gosok gigi, dah mula siapkan katil. Jadi bila kita tidur awal sebelum betul-betul mengantuk, dah ada sikit-sikit mengantuk, kita masih lagi mampu untuk membaca zikir-zikir sebelum tidur. Okey. Jadi petua untuk kita for us to be able to do the zikir before going to sleep. Petua supaya kita dapat mengamalkan zikir-zikir sebelum tidur ialah kita tidur lebih awal dan kita luangkan, kita sediakan sedikit masa untuk bersiap-siap sebelum tidur. Maknanya kita gosok gigi ke apa ke, dan kita baca zikir, antaranya Ayatul Kursi. Kalau nak bacanya lebih, kita baca sebagaimana hadis Sa'id bin Mansur tadi, darjatnya sahih, ayat 163 surah Al-Baqarah, ayat 255 surah Al-Baqarah, ayat 284, 285 dan 286. Dan tidak juga dilupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW juga ialah membaca ayat-ayat surah-surah pelindung, ya. Qul huwallahu ahad hingga akhir, Qul a'udzu birabbil falaq hingga akhir, Qul a'udzu birabbin nas hingga akhir. Baginda membacanya, meniup di tapak tangan, kemudian menyapu di jasadnya sekadar mana yang tercapai dengan tangannya. Apabila baginda sudah uzur, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila baginda sudah uzur dengan keuzuran yang membawa kepada kewafatan baginda, Aisyah yang melakukan bacaan itu, tapi Aisyah tiup ke tangan baginda dan menyapu ke jasad baginda dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu lagi zikir sebelum tidur. Yang ini surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Saya emphasis baca sehingga habis sebab ada orang ingat baca yang ayat pertama je, Qul a'udzu birabbil falaq saja, Qul a'udzu birabbin nas saja. Bukan. Baca sehingga habis. Okey, apa lagi zikir sebelum tidur? Apa yang masyhur disebut di kalangan masyarakat kita, iaitu zikir Fatimah. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Okey, bahawa Fatimah radhiyallahu anha, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah merasa letih mengadun tepung, menguli tepung untuk sediakan makanan untuk suaminya Ali bin Abi Talib. Maka Fatimah bertanya kepada Ali, boleh ke minta kepada Rasulullah seorang pembantu? Okey, dan Ali pun mendapat tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja mendapat ghanimah, yakni harta rampasan perang, di mana antaranya ialah beberapa orang tawanan yang dijadikan sebagai pembantu. Maka Fatimah pun pergi ke rumah Rasulullah untuk cuba minta pembantu. Namun Rasulullah ketika itu tidak ada di rumah, yang ada ialah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Fatimah pun mengkhabarkan hajatnya itu kepada Aisyah. Ini hadis yang panjang, saya cuba ringkaskan je. Dan bila Nabi SAW, apabila Rasulullah SAW sudah kembali ke rumah, Aisyah pun menerangkan kedatangan Fatimah sebelum itu dan juga hajat Fatimah. Maka di malam hari, apabila Ali dan Fatimah sudah pun siap-siap nak tidur, sudah pun berada di, kita tak adalah sebut katil, tak ada katil kan, di tempat tidur mereka, Rasulullah SAW datang menziarahi mereka dan duduk di tepi katil ataupun tempat tidur mereka. Mereka ingin bangun kerana hormat kepada Rasulullah. Rasulullah kata tak, keep on, teruskan baring. Maka Rasulullah pun menerangkan bahawa dia tahu tentang hajat Fatimah itu. Nama Rasulullah kata, aku ajar kamu sesuatu yang lebih baik, iaitu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Dan setelah itu Rasulullah bersabda, ini yang baginda ajar itu adalah lebih baik daripada apa yang kamu minta. Okey, itu secara ringkas hadis Bukhari dan Muslim, hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, zikir Fatimah ni kalau Sahih Bukhari boleh rujuk hadis nombor 3429. Jika penomboran Fathul Bari, hadis nombor 3705. Baik, daripada hadis ini ada beberapa pengajaran, tapi tak apa, dua saja. Hadis ini menunjukkan bahawa memang peranan ataupun tanggungjawab seorang isteri ialah untuk menyediakan makanan kepada suaminya ataupun melakukan kerja-kerja rumah
untuk suaminya. Meskipun sampai penat, dia tetap meneruskannya. Sebab kalau kita rujuk, Fatimah mengeluh kepada Ali bin Abi Talib bahawa dia keletihan, tangan kesakitan, menguli tepung kan. Okey, dan Ali beritahu pada Fatimah, cuba minta daripada Rasulullah seorang pembantu, dan Fatimah pun pergi jumpa Rasulullah tak ada. Tapi bila malam tu Rasulullah mari, Rasulullah tidak pula berkata, wahai Ali, kerja rumah ni adalah tanggungjawab kamu. Baginda tidak bersabda sedemikian. Tuan-tuan dan puan-puan, ini salah satu daripada beberapa hadis yang membatalkan hujah songsang para penceramah selebriti bahawa kononnya kerja rumah ini ialah kewajipan suami. Ada yang cerita tu, masak tu kewajipan suami, kemas rumah kewajipan suami, jaga rumah anak-anak kewajipan suami. Yang menariknya, ustaz-ustaz yang duk cerita tu, dia tu pergi merata duk berceramah. Habis tu dekat rumah dia, siapa yang jaga anak-anak, siapa yang jaga rumah? Isteri dia juga. Tapi bila dia berceramah, dia duk ajar kepada orang bahawa semua itu adalah tanggungjawab suami kononnya. Baik, padahal berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain, kerja-kerja rumah termasuklah menyediakan makanan untuk suami ialah kerja seorang isteri. Okey, kerja seorang isteri. Sebab seandainya ia kerja seorang suami, apabila dibintakan pembantu Rasulullah SAW, apabila datang pada waktu malam kepada Ali dan Fatimah, Rasulullah akan memberitahu kepada Ali, wahai Ali, menguli tepung, menyediakan makanan, semua tu adalah kerja kamu, bukan kerja Fatimah. Tetapi baginda tidak bersabda sedemikian. Sebenarnya ini yang kita sebut sebagai sudah ada job description. Maknanya masing-masing suami dan isteri sudah ada kerja masing-masing. Suami keluar rumah mencari nafkah untuk rumah tangga, untuk keluarga. Isteri pula menjaga urusan di rumah. Jadi masing-masing ada job description. Tak ada jadi gaduh, tak ada jadi konflik. Baik, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Fatimah radhiyallahu anha meminta seorang pembantu. Rasulullah pula mengajar zikir. Macam mana tu? Inilah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada teringat dalam video-video saya sebelum ini, dalam siri ini juga, saya selalu sebut kalau kita luangkan masa bersama Allah, Allah akan luang masa bersama kita, memudahkan urusan kita dan sebagainya. Okey, Fatimah radhiyallahu anha, beliau keletihan, kesakitan tangan setelah menguli tepung, dan beliau inginkan seorang pembantu. Rasulullah pula mengajar zikir. Macam mana tu? So antaranya hikmahnya ialah apabila seseorang tu dah nak tidur dah ngantuk dah, tetapi dia tetap meluangkan masa untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang tadi tu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33, yang takbir Allahu akbar tu 34 kali. Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmahnya akan memudahkan urusan orang itu. Dalam kes ini memudahkan urusan Fatimah dalam urusan menguli tepung atau apa-apa kerja rumahnya. Kita memang I cannot brain lah. How come? What is the relation? I cannot brain. Tapi itulah. Sebab bila kita sibuk, kita tetap meluangkan masa bersama Allah. Kita tetap berzikir dengan zikir-zikir yang maksur, yang berasal daripada Rasulullah. Dan kita zikir dengan penuh penghayatan, Allah akan menggantikan. Bukan sahaja dengan pahala, tetapi dengan kelapangan, kemudahan dalam urusan kita. Jadi ini bukan saja untuk isteri, untuk suami, ayah macam saya, tuan-tuan. Kita pun rasa kadang-kadang beban dalam mencari nafkah untuk keluarga, to put food on the table, orang putih sebut kan. Harga barang semakin naik, gaji tak naik pun. Okey. Jadi cuba amalkan zikir ni. Kita berzikir kerana Allah, bukan sebab nak kemudahan. Zikir pada Allah dengan penuh keikhlasan. Kita tengok insya-Allah Allah akan mengurniakan kepada kita kemudahan, kelapangan dalam urusan kita. Okey, yang ini zikir Fatimah. Kita biasa dengar tapi mungkin tidak amalkan sebab kita tidak merenunginya. Orang Fatimah minta pembantu rumah, apa pula kaitan dengan suruh baca zikir? Macam mana baca zikir itu boleh ganti pembantu rumah? Dah lah kena buat kerja rumah, lagilah letih, lagilah nak tidur kan. Bila pula nak zikir ni? Tak larat nak zikir ni. Tapi if you still strive to make the zikir, Allah will replace for you with something that is better. Yang ini kelapangan masa, kemudahan urusan dan sebagainya. Okey, tak apalah, katakanlah dah mengantuk sangat. Dah mengantuk sangat, tak sempatlah nak baca zikir sebelum tidur. Tak apa, yang paling pendek yang saya tahu, lafaz zikir yang paling pendek saya tahu riwayat Imam Bukhari dan Muslim ialah Bismika amutu wa ahya.
Dalam satu lafaz lain, bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan nama engkau ya Allah. Ya Allah yang mematikan dan menghidupkan. Sebab tidur ni juga disebut sebagai satu kematian kecil ya, bukan kematian besar yang ini apabila malaikat maut mencabut nyawa kita. Jadi katakanlah dah ngantuk sangat, dah letih sangat, dapat baca yang pendek ni pun tak apa. Bismika amutu wa ahya ya. Tapi yang pentingnya ayuh kita jadikan urusan akhir kita sebelum tidur ialah berzikir kepada Allah. Jangan urusan akhir kita sebelum tidur ialah menonton TV, terlena sambil tonton TV. Janganlah urusan akhir kita sebelum tidur ialah menonton phone, baik YouTube ke, WhatsApp group ke, Facebook ke, TikTok ke, Instagram ke, lalu tertidur dengan phone. Ayuh kita jadikan urusan akhir kita sebelum tidur ialah dengan berzikir kepada Allah. Ada banyak zikir, sini saya kongsi 4 saja, ayatul kursi ataupun beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah berdasarkan riwayat Sa'id bin Mansur tadi, zikir Fatimah, ataupun yang paling ringkas yang ini bismika amutu wa ahya. Kalau kita rujuk kitab Hisnul Muslim, okey, Hisnul Muslim ada juga dalam bentuk aplikasi untuk phone, baik Android maupun iOS. Ada beberapa lagi sunnah Rasulullah SAW, ada beberapa lagi zikir daripada sunnah Rasulullah SAW yang boleh dibaca sebelum tidur. Jadi ayuh kita jadikan urusan terakhir yang kita buat sebelum tidur ialah berzikir kepada Allah. Sama juga, ada juga zikir-zikir bangun daripada tidur. Okey, ayuh kita jadikan urusan kita. Okey, mungkinlah urusan pertama bangun pagi ialah off alarm, tapi kemudian kita baca zikir bangun tidur terlebih dahulu. Kemudian barulah nak tengok phone, ada WhatsApp yang masuk ke, ada apa-apa mesej yang masuk ke. Janganlah urusan pertama yang kita lakukan apabila bangun tidur terus-terus buka phone. Ya, mungkin pertama nak off alarm, tapi yang kedua baca mesej tu, baca mesejnya setengah jam atas katil duk baca mesej. Bila sudah bangun daripada tidur ya. Jadi ayuh kita jadikan kehidupan kita ini bukanlah seluruhnya, sebab sebagaimana dalam video saya yang lain, sa'atan wa sa'atan kan, apabila saya mengulas video Ustaz Don tentang cemuih, yang ini jemu atau bosan apabila berselawat, saya bacakan hadis Hanzalah ya, yang Rasulullah SAW sebut sa'atan wa sa'atan ya Hanzalah. Maknanya sekejap itu sekejap ini. Kita bukanlah dituntut untuk berzikir seluruhnya 24/7, 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 360 hari setahun. Okay? Bukan begitu. Tapi ayuh kita memperbanyakkan urusan kita dengan berzikir kepada Allah SWT. Dan antaranya ialah urusan terakhir sebelum kita tidur ialah zikir. Urusan pertama apabila kita bangun tidur ialah zikir. Dan ada juga zikir yang ini kalau kita terjaga pukul malam-malam, mungkin kerana nak buang air kecil ke, terjaga ke apa pun, ada juga zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW apabila terjaga pada waktu malam. Baik, itu sedikit sebagai tambahan tentang bacaan zikir sebelum tidur. Okey, jadi sehingga sini saja dahulu sedikit ulang kaji sebagai kesimpulan bahawa yang sunnah tentang membaca ayat kursi sebagai salah satu zikir selepas solat ialah membaca ayatul kursi sahaja. Kita baca yang lain-lain, astagfirullah, tahlil, la ilaha illallah, kita baca subhanallah, tapi bila sampai ayatul kursi ia adalah ayatul kursi sahaja tanpa didahului dengan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Kalau nak baca bersama tambahan itu boleh, ia merupakan salah satu zikir sebelum tidur dan ia dibaca juga bersama dengan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Baik, dan kemudiannya sebagai tambahan tadi, ayuh kita jadikan urusan akhir kita sebelum tidur ialah berzikir dengan zikir-zikir yang Rasulullah SAW ajarkan kita. Petua paling mudah untuk baca zikir-zikir sebelum tidur ialah siapkan sedikit masa sebelum tidur. Kan sebelum tidur kita gosok gigi, setengah orang yang nak jaga muka ada tampal facial mask ke apa ke kan. You can spend some time to prepare before sleep. Anda boleh meluangkan masa gosok gigi, basuh muka ke, ada yang nak letak facial ke, apa-apa semua tu. Ayuh kita luangkan juga sedikit masa untuk membaca zikir-zikir sebelum tidur. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah dengan bacaan zikir yang ke-6 pula dalam siri ini ya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.